Baik, Alhamdulillah sudah kembali bersama kami di Rampai Pagi seperti yang dinyatakan. Sekarang kita bersama dalam segmen Biro Kawalan Narkotik yang akan memperkatakan sekali lagi mengenai dengan undang-undang di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Itu bersama dengan narasumber kita yang mulia, Puan Pengiran Roziah binti Pengiran Ahmad merupakan Pegawai Narkotik Kanan 1. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Pengiran. Assalamualaikum. Sihat ya? Alhamdulillah. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa sebelum kita meneruskan lagi rancangan sama kita. pada kita berdua je. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi seperti biasa kita akan mengikuti segmen Biro Kawalan Narkotik ya di hari Khamis ini, dan mungkin untuk awalnya mungkin dapat dikongsikan daripada Puan Pengiran sendiri pengenalan undang-undang ini, Puan. Silakan. Terima kasih. Seperti yang disedia maklum, Biro Kawalan Narkotik terdapat beberapa set undang-undang yang digunakan pakai oleh pihak Biro Kawalan Narkotik dalam menangani kegiatan ataupun aktiviti penyalahgunaan dadah di negara Brunei Darussalam. Dalam hal ini, di antara set of undang-undang yang digunakan oleh pihak Biro Kawalan Narkotik ialah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27, Akta Racun Penggal 114, Akta Bahan-bahan yang menghayalkan Penggal 161, peraturan-peraturan penyalahgunaan dadah iaitu yayasan-yayasan yang diluluskan dan rawatan dan pemulihan. Okay. Dan seterusnya ada dua lagi iaitu perintah mendapatkan kembali hasil jenayah dan Akta Undang-Undang Jenayah yakni tahanan kerana keselamatan. Okay. Itulah di antara undang-undang yang digunakan pakai oleh pihak Biro Kawalan Narkotik dalam menangani sebarang kegiatan jenayah dadah di negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi yang mulia Pengiran, kita ingin mengetahui juga ya. Terima kasih di atas penjelasannya sebagai mukaddimah kita di pertemuan ini. Kita ingin mengetahui akan bagaimana pula dengan bidang kuasa pegawai BKN. Mungkin dapat dijelaskan secara rincinya? Ya. Mengenai bidang kuasa pegawai-pegawai BKN, terdapat khasnya dalam Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 atau Misuse of Drugs Act Chapter 27, terdapat beberapa bidang kuasa yang digunakan untuk menahan seperti Seksyen 21 Akta Penyalahgunaan Dadah memberi kuasa kepada pegawai BKN untuk masuk satu kawasan atau tempat yang dikenal pasti ada berlaku atau berjalan kegiatan penyalahgunaan dadah ini. Jadi apabila pegawai Biro Kawalan Narkotik masuk, seterusnya memeriksa tempat tersebut dan jika didapati ada orang dalam kawasan tersebut atau suspek, mereka juga akan ditahan dan seterusnya diperiksa. Dan dalam menjalankan pemeriksaan di premis tersebut, pihak Biro juga boleh merampas sebarang barang rampasan ataupun eksibit untuk dibawa balik ke pejabat Biro Kawalan Narkotik dan untuk jalankan siasatan lanjut. Okay. Seterusnya di bawah Seksyen 22, Biro Kawalan Narkotik juga dapat menjalankan tahanan atau menangkap tanpa menggunakan waran, iaitu dengan ada diketuai oleh seorang pegawai berpangkat pegawai narkotik kanan. Okay? Jadi beliau boleh mengetuai satu-satu operasi tanpa menggunakan sebarang waran, dan seterusnya membuat pemeriksaan seperti penerangan saya yang awal tadi. Dalam perkara ini adalah diingati bagi sebarang suspek perempuan akan dibuat pemeriksaan oleh pegawai perempuan sendiri. Okay? Dan seterusnya apabila suspek ini dibawa balik ke pejabat Biro Kawalan Narkotik setelah jalankan siasatan, mereka akan dilepaskan dengan ikat jamin Biro Kawalan Narkotik. Okay? Seterusnya juga bagi Seksyen 23, pihak Biro juga boleh membuat pemeriksaan atas kenderaan. Sebarang kenderaan yang digunakan oleh suspek, dan dalam membuat pemeriksaan itu jika didapati ada barang-barang rampasan yang dikirakan berkaitan dengan dadah terkawal juga akan dirampas sama. Okay. Seterusnya bagi Seksyen 27,
obstruction of inspection or search, kuasa bagi Biro Kawalan Narkotik untuk menahan bagi mereka atau suspek yang menghalang menghalang pegawai biro untuk menjalankan tugas mereka ataupun gagal untuk memberi kerjasama dan memberikan maklumat palsu, mereka atau suspek ini pun boleh diambil tindakan undang-undang di bawah akta yang sama. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai Seksyen 28 bagi mereka yang gagal memberi contoh air kencing. Okay. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 28 ini, pihak biro boleh mengambil tindakan ke atas mereka yang gagal untuk memberikan contoh air kencing mereka dengan alasan mungkin mereka mengetahui ada mengambil sebarang dadah terkawal, makanya mereka enggan untuk memberi contoh air kencing. Bagaimanapun, pihak biro akan memberi mereka masa atau tempoh yang munasabah. Kalau mereka awal itu tidak mau memberi contoh air kencing, jadi kami akan memberi mereka masa. Tetapi setelah tempoh yang munasabah ini berakhir, jika masih juga gagal untuk memberikan contoh air kencing, maka kami terpaksa mengambil tindakan lah. Undang-undang ke atasnya, menghadapkan ke dia ke mahkamah. Macam itu. Okay. Jadi seterusnya saya akan menerangkan saja sedikit mengenai jenis kesalahan. Jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh penjenayah-penjenayah dadahannya. Iaitu bagi Seksyen 3, iaitu mengedar dadah terkawal. Seksyen 5 iaitu membawa masuk atau keluar dari negara Brunei Darussalam, itu dadah terkawal. Okay. Seksyen 6(a) iaitu memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(b) memakan dadah terkawal. Seksyen 7 memiliki alat perkakas untuk digunakan memakan dadah terkawal atau menghisap dadah terkawal. Seksyen 8 iaitu menanam daun cannabis. Dan ada Seksyen 10 abatement, itu bersepahat. Seksyen 27(a) iaitu obstruction, exercise of power yang tadi menghalang untuk memberi kerjasama. Sama juga dengan Seksyen 28(2) iaitu failure to provide specimen of urine, gagal memberikan contoh air kencing. Yang inilah di antara kesalahan-kesalahan yang sering kami hadapkan ke mahkamah, mahkamah di Bandar Seri Begawan dan di bahagian daerah-daerah. Yang sering dilakukan oleh penjenayah dadah lah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu telah kita ketahui ya, bidang kuasa pegawai Biro Kawalan Narkotik dan juga di dalam Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 Misuse of Drugs Act chapter 27. Dan untuk seterusnya barangkali mungkin puan dapat jelaskan jenis hukuman bagi kesalahan-kesalahan dadahan ni puan. Okay, terima kasih Mahira. Saya akan bermula kepada Seksyen 6(a) tadi, iaitu bagi kesalahan memiliki dadah terkawal dan memakan dadah terkawal serta memiliki alat perkakas tadi. Jadi hukumannya adalah denda. Denda ataupun denda ataupun pemenjaraan ataupun kedua-duanya sekali. Jadinya bagi Seksyen 6(a) dan Seksyen 6(b) iaitu memiliki dadah dan memakan dadah terkawal. Jika mereka bersalah pertama, mereka akan dijatuhi hukuman denda. Dan setelah tempoh diberi oleh pihak mahkamah untuk menyelesaikan pembayarannya, jika unfortunately kalau mereka gagal membayar, maka automatically diorang akan menjalani hukuman pemenjaraan. Seluruhnya hukumannya adalah dalam sekitar 1,500 hingga ke 2,000. Ataupun gagal membayar 3 ke 4 bulan pemenjaraan bagi pesalah pertama. Tetapi jika
kesalahan yang sama dilakukan, jadi hukumannya adalah mandatory. Mandatory itu artinya mesti dah dapat dibayar berapa. Jadi hukuman mandatory minimum 3 tahun bagi memakan dadah terkawal. Tapi bagi mereka yang memiliki dadah terkawal, hukumannya adalah mandatory minimum 2 tahun. Okay. Bagi Seksyen 7, iaitu memiliki alat perkakas, mereka hanya dikenakan hukuman denda lah. Jika gagal membayar, maka automatik diorang akan menjalani hukuman pemenjaraan. Okay. Seterusnya, jika dilihat mengenai kesalahan mengedar dadah, okay, di bawah Seksyen 3 ataupun 3A besar, okay, itu kesalahan mengedar dadah. Jika kita melihat fokus kepada jenis dadah syabu atau metamfetamin, bagi Seksyen 3 sahaja, bagi mereka yang memiliki 50 gram, okay, 50 gram syabu, akan dijatuhi hukuman mati ya, untuk makluman bes kita. Syabu bagi kesalahan di bawah Seksyen 3, okay, lebih daripada 50 gram boleh membawa kepada hukuman mati. Bagi jenis dadah cannabis atau daun ganja, hukumannya ialah bagi yang memiliki lebih daripada 500 gram, hukumannya adalah mati. Okay. Excuse me. Selain daripada itu, jika jumlah dadah itu di bawah daripada yang jumlah tadi saya terangkan, akan membawa kepada tempoh pemenjaraan yang lama, iaitu maksimum 30 tahun penjara atau 15 kali sebatan. Okey. Seterusnya bagi kesalahan di bawah Seksyen 5, itu seperti saya terangkan tadi, bagi mereka yang dapati membawa masuk atau keluar dadah terkawal dari negara Brunei Darussalam. Bagi dadah metamfetamin ataupun syabu, bagi jumlah yang lebih daripada 50 gram juga akan menghadapi hukuman mati. Hukuman mati. Ya? Hukuman mati. Ya. Dan bagi dadah jenis cannabis, lebih daripada 500 gram akan membawa kepada hukuman mati. Ya. Jadi itu sedikit ya yang kita dapat ketahui ya, apa mengenai dengan kesalahan-kesalahan dan juga jenis-jenis jenis-jenis hukumannya ya. Dan mungkin sekali lagi dapat dikongsikan ni Puan, jika mereka yang membuat kesalahan, pernah membuat kesalahan sebetulnya mengambil dadah, okay? And then mereka ni mengulangi lagi mengambil dadah yang sama, membuat kesalahan sama. Jadi apa sebetulnya ni hukuman yang diberikan kepada mereka ni? Okey, terima kasih Mahira. Seperti yang saya terangkan tadi, seperti peruntukan yang ada di dalam Akta Penyalahgunaan Dadah, bagi pesalah kedua dan seterusnya 3-4 kali, dapati keputusan ujian air kencing mereka dapati positif mengandungi dadah terkawal. Apabila kes mereka dihadapkan ke mahkamah untuk tindakan pendakwaan, hukuman bagi pesalah berulangan ni adalah mandatory. Mandatory minimum 3 tahun penjara. Itu. Ya, alhamdulillah ya. Ya, mungkin ada persoalan lagi yang saya masih menantikan penjelasan. Iya, mungkin ada penjelasan lain lagi, Puan, mengenai dengan mungkin ingin ditambah lagi apa? Sama juga barangkali kalau kan mengingatkan saja kepada orang ramai, di mana pada masa ini yang a bit worrying katanya adalah mengenai dengan kes-kes runner, runner yang digunakan untuk mengambil transport barang-barang dadah terkawal ini, walaupun tanpa pengetahuan mereka. Jadi apabila diorang ni suspek ini ditahan, baru terbongkar yang ia mengambil
dadah terkawal. Jadi Walaupun yang mengambil ini Indah tahu sama sekali. walaupun Maksudnya Indah contohnya beg lah tu. beg. Beg yang dikirimkan sedangkan Yanda mengetahui akan isi kandungan dalam beg tersebut. Tugasnya sebagai rananya saya mengambil saja. Mengantar mengambil dari tempat Jadi orang Indah mengetahui katanya dengan Indah alasan mengetahui Indah mengetahui. Jadi macam dan mana mengantar kedudukannya? saja kepada orang yang mengorder tu ya. Okey. Jadi bagi kes-kes macam ini kami memberi peringatan lah kepada pihak-pihak yang bekerja sebagai rana ni untuk lebih prihatin dan mengetahui apa barang sebenarnya yang diorang bawa ni. Otherwise apabila mereka ni tertangkap oleh pihak Biro Kawalan Narkotik, tindakan seperti lazim akan diambil ke atas mereka lah. Jika barang ini daripada negara jiran, memang hukumannya seperti yang saya terangkan tadi adalah kesalahannya adalah di bawah Seksyen 5. Seksyen 5. Oh, Seksyen 5 Seksyen tadi 5 paling minimum adalah 5 tahun dan 5 kali sebatan. Itu pun sama juga Indah dapat orang hukuman yang Indah dapat dibayar denda atau fine di mahkamah. Tiada jaminan maksudnya. Dia boleh dijamin atau? Boleh dijamin Boleh dalam siasatan. Tapi apabila dihadapkan ke mahkamah, hukumannya berupa kepada faham. hukuman pemenjaraan. Bukannya seperti tadi memakan dadah atau memiliki dadah, boleh lagi dibayar denda. Tapi kalau sudah Seksyen 5, satu kesalahan yang agak serius. Jadi hukumannya memang pemenjaraan dan dalam kes Seksyen 5 ini pemenjaraan dan sebatan. Walaupun pengiran ia sekiranya mengambil benda tersebut yang tanpa diketahuinya, kemudian belum sampai diberikannya kepada orang kedua ataupun yang dihajati. Tetapi ia sudah tertangkap pada ia mengambil saja, memegang barang tersebut, contohnya beg lah alat yang digunakan itu beg. Macam mana? Sama juga? Sama. Ia memang diandaikan sebagai suspek sudah tu. Suspek pertama. Dan penyiasatan lanjut memang akan dibuat setelah ia dibawa ke pejabat Biro Kawalan Narkotik. Dan semasa siasatan akan reveal lagi lebih sama ada benar yang dia mengetahui langsung ataupun orang di sebaliknya saja. Betul. Macam itu. Itu tertaluk kepada siasatan yang dijalankan oleh pegawai-pegawai penyiasat kami lah. Untuk membuktikan. Itu dia tadi kita bersama dengan Yang Mulia Puan Pengiran Roziah binti Pengiran Rahmat berkenaan dengan undang-undang di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Apa pun kita ucapkan terima kasih Puan Pengiran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat menaikkan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.